Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. So kita jumpa lagi pada sesi pagi ini dalam sesi Sembang Santai Asia bersama dengan sahabat-sahabat di FB. Okey. Dan kalau yang tak berkesempatan mungkin boleh tengok lagi lah selepas ni, ataupun boleh juga saja layari YouTube seperti yang Asia sharekan dia punya link tu. Boleh tengok lagi dah lebih daripada 60 video, 60 hari ada Asia buat FB live berkenaan dengan memang tak boleh larilah daripada kewangan dan juga emas lah. Okey, sebab Asia fokus tools untuk membina menguruskan kewangan dengan lebih baik melalui emas lah. Mungkin ada diselitkan lah contoh tips-tips yang berkenaan dengan macam mana apa rumah yang terbaik untuk kita beli. Yang pertama kita beli, berapa dia punya peratusan pembayaran bulanan yang perlu kita spend lah. Okey, so ada jugalah tips-tips tu, tapi dari segi detailnya tidaklah menjurus kepada hartanah ataupun tools-tools lain, sebab Aisyah lebih mendalami orang kata ada sedikit ilmu berkenaan dengan menguruskan kewangan dengan emas lah. Okey, so hari ini kita nak cerita pasal emosi emosi berduit. Okey, so terima kasih kepada siapa yang sedang bersama. Okey, so emosi berduit. Emosi berduit ni susah nak menyimpan, betul atau tidak? Kalau ada yang bersetuju, bolehlah cakap bersetuju kan. Sebab kalau macam contoh Asia memang sangat bersetujulah dengan emosi tu, dengan emosi berduit tu. Memang sangat susah nak menyimpan bila kita ada emosi berduit ni. Maknanya kita rasa kita berduit. Bila kita rasa kita berduit, memang emosinya adalah untuk kita habiskan duit tersebut. Kalau tuan-puan rasa macam betul ke? Tapi kalau kata contoh kan, bila kita memang ada sedikit ilmu kewangan lah. Okey, so tuan-puan bolehlah mendalami. Okey, mendalami sedikit ilmu pasal kewangan ni dengan bacalah buku-buku kewangan. Contohnya buku kewangan Misi Bebas Hutang. Ini salah satu buku yang Asia sangat hadam, banyak membantulah dari segi nak menguruskan kewangan yang lebih baik lah. Misi Bebas Hutang. Kenapa kita nak bebas hutang? Sebab kita sebenarnya dimomokkan dengan hidup sekarang kita memang tak boleh bebas. Kita tak boleh bebas hutang. Sebenarnya boleh, sebab hutang sebenarnya dia hutang ni ada dua type lah. Ada dua type. Ada yang panggil sebagai hutang jahat dan hutang baik. Sebenarnya hutang tu baik aja, cuma kita lah yang nak menggunakan hutang tersebut untuk jadi baik. Okey. So hutang baik, hutang jahat. So maknanya yang hutang baik itu kita tak perlu bebas pun. Yang tu kita boleh saja ada hutang baik untuk nak menambah baik kita punya kewangan. So contohnya adalah hutang yang kita berhutang dengan bank. Contoh kata kita ada hutang yang kita beli rumah untuk sebagai pelaburan, dan rumah tersebut juga memberikan pulangan yang positif lah kepada pendapatan kita bulanan. Contohnya contohnya kita ambil loan sebanyak RM900. Satu bulan kita kena bayar loan, tapi rumah tu boleh disewakan dengan contoh RM1,200. So kita ada positif cash flow RM300 setiap bulan. So itu dah hutang baik lah. So kita tak perlu fikir kan nak bayar dengan duit kita sendiri. Itu contohlah, maknanya hutang yang baik lah. Hutang yang tak baik contohnya hutang loan peribadi. Loan peribadi macam contoh nak buat apa? Renovate rumah. Kita tak mampu sebab kita tak ada simpanan untuk nak renovate rumah, kita ambil loan peribadi. So setiap bulan kita kena korbankan, maknanya kita dah berbelanja pendapatan kita bulan depan. Macam contoh kata loan peribadi kita 300 satu bulan. Contoh 300 sikit tu, mungkin 500 kan. Okey, contoh 300. Maknanya daripada gaji kita, contoh gaji kita 3,000, kita hanya boleh berbelanja, contoh tak masuk lagi loan lain. Contohnya 2,700, sebabnya bulan depan memang kita dah ada komitmen RM300 yang kita nak dibayar untuk loan yang tak memberikan persebarang pulangan. Itu maknanya loan yang baiklah, hutang yang tak baik. Okey. So hutang yang tak baik tu yang sebenarnya kita kena misi bebas hutang ni. Misi bebas hutang ni merujuk kepada hutang yang tak baik. Hutang yang baik tak ada masalah. So ramai je kan contoh orang yang ada hutang berjuta-juta, tapi hutang itu memberi kebaikan kepada pengurusan kewangan dia. So sangat baguslah sebenarnya. Sebab dia ada banyak rumah yang boleh memberi pulangan kepada pendapatan dia. So maknanya rumah tu sebagai aset lah. Contoh kata kalau rumah sendiri, duduk sendiri, itu sebenarnya
kalau ada dua mazhab lah, rumah hidup sendiri ni sama ada dia boleh jadi hutang baik ataupun tidak baik. Tapi kalau contoh kata memang kita duduk rumah yang selesa, lepas tu dia boleh memberikan kita maknanya dari segi pulangan yang lagi baik. Sebab kita duduk rumah yang selesa ni, kita boleh berniaga dengan lebih baik, kita boleh bekerja dengan lebih baik, okay? So akan bagi pulangan yang lebih baik dari segi in terms of pulangan-pulangan lain. So mungkin kita boleh consider lah sebagai itu adalah hutang yang baik, walaupun dia tak nampak dari segi secara fizikalnya, nampak dari segi pulangan setiap bulan kan. Tapi maknanya itu bergantunglah kita kepada mana-mana mazhab yang kita nak ikut lah, sama ada dia hutang baik ataupun tidak baik. Okay. Kalau dari segi fizikalnya hutang tak baik lah, sebab dia tak menampakkan sebarang pulangan lah kepada pendapatan kita, kan. Sebabnya dihabiskan saja rumah yang kita duduk saja. Rumah yang kita duduk tu dihabiskan pendapatan kita tanpa memberi sebarang pulangan. Okay. So depends. Tapi kalau macam contoh kita dah ada contoh kita ada 3 buah rumah yang dia punya pendapatan daripada cash flow daripada pendapatan rumah tadi tu. Contoh kata 300 satu bulan, 300 satu bulan satu buah rumah, kita ada 3 buah rumah, kita dah ada 900 kat situ. Dan rumah yang kita duduk sendiri, loannya kata 900. So sebenarnya loan kita tu, loan rumah kita tu dah di-cover oleh pendapatan bulanan kita yang daripada rumah sewa tadi. So itu dah orang kata kita duduk free lah, sebab ada orang lain yang bayarkan. Maknanya boleh menggunakan lah loan untuk menambah baik kita punya kewangan. Okay. So emosi ilmu kewangan berkenaan misi bebas hutang ni sedikit kan. So tuan-puan sangat saya sarankan bacalah buku-buku kewangan macam ni. Contohnya misi bebas hutang boleh saja dapatkan daripada PG Mall. Saya ada share lah, sebelum ni ada share link untuk dapatkan buku ni, misi bebas hutang, dan boleh combo dengan buku wang emas lah. Okay. So wang emas ni dia lebih kepada ini emosi berduit ni. Macam mana nak hilangkan emosi berduit ni? Dan buku-buku kewangan lain yang saya baca untuk macam kita kata bagi idea lah macam mana sebenarnya kita nak uruskan kewangan kita dengan lebih baik. So salah satu contohnya adalah buku daripada Azizi Ali, Jutawan daripada Naik Jupiter. Sangat membantulah. Okey, sangat membantu untuk kita lagi ada sedikit mindset yang lagi baik lah sebenarnya. Kenapa kita kena uruskan pendapatan kita? Sebab ramai orang yang orang kata macam fikir tak apalah, dah dapat duit pakai je lah, nak buat apa, nak simpan-simpan kan. So bila ada pemikiran macam tu lah yang menyebabkan lebih pada 75% rakyat Malaysia yang tak ada simpanan walaupun RM1,000. Okey. So sebenarnya sangat trigger lah bila kita kata 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. So apa hal berlaku? Contoh kata yang sebelum ni kan masa PKP kan, yang dibuang kerja. Sangat terkesan lah bila dia dibuang kerja, tak ada simpanan. So macam mana nak meneruskan kelangsungan hidup sementara mencari sumber pendapatan baru. Okay, sebab itulah ada satu saya ada baca lah. Saya ada baca ada satu kursus yang dibuat, dan bila penganjur kursus kewangan lah, penganjur kursus tu tanya kepada peserta-peserta dalam kursus tersebut, berapa orang yang boleh survive kalau hari ini dia hilang pendapatan. So maknanya 1 bulan dia boleh survive. Okay, so ramai lagi lah yang maknanya siapa yang tak boleh survive dalam masa 1 bulan, sila duduk. Maknanya memang tak ada simpanan walaupun 1 bulan pendapatan. Lepas tu ditanya lagi, maknanya kalau 3 bulan, lepas tu sampai 1 tahun. So, sampai 1 tahun tu mungkin ada satu atau 2 orang sahaja yang boleh survive. So maknanya kalau contoh kata ada 10 orang, maknanya mungkin hanya ada 1 ataupun 2 orang lah yang ada pendapatan, yang ada simpanan untuk 1 tahun pendapatan. Maknanya kalau kata dia tak ada pendapatan, tiba-tiba diberhentikan kerja, tiba-tiba tak boleh bekerja, macam contoh kata accident, ketua keluarga accident, memang total orang kata tak boleh nak bekerja, so boleh hidup lagi 1 tahun sebabnya dia ada simpanan 1 tahun pendapatan. Itu pentingnya ada simpanan lah. Okay. Mungkin kita rasa macam duit tak cukup, macam mana nak simpan? Itulah yang susahnya nak menyimpan bila kita ada emosi berduit. So bila saya dah rasa saya boleh kurangkan emosi berduit ni dengan simpanan emas, jadi saya pun macam kalau saya tak cerita pada orang lain,
macam mana rasanya bila kita tak ada emosi berduit tu, kita punya simpanan boleh cepat, boleh meningkat dengan cepat. Jadinya saya terpanggil lah untuk nak bercerita kepada kawan-kawan macam mana emas, contoh kata emas macam ni lah, emas pelaburan mungkin pada awal dulu saya pernah dah membeli emas perhiasan macam ni, tapi bila saya ada sedikit ilmu, saya tahu sebenarnya emas perhiasan tidak sesuai sebagai pelaburan untuk kita kata untuk simpanan, sebagai nak dapatkan pulangan dalam masa jangka panjang, sebab dia banyak kos-kos hidden cost. Jadi saya beralih kepada emas pelaburan macam ni lah. Ini 1 dinar, emas public gold 1 dinar 4.25 gram. Okey. Nah yang ini contoh yang untuk 10 gram lah, 10 gram. So kalau dua ni sebenarnya, tuan-puan ada dua ni dah dekat dengan 4,000. Ni 2,700, ini 1,100 lebih. So dah dekat dengan 4,000 lah dua keping ni. Okey. So maknanya dah ada 4,000. Contoh kata kalau contoh orang yang gaji 4,000, dah dekat 1 bulan pendapatan dah dia punya simpanan ni. Maknanya kalau contoh kata dia dapatkan 3 keping yang ni, 3 keping yang ni, dah cukup lah dia punya dana kecemasan 3 bulan. Kalau contoh emosi berduit ni memang kita susah nak menyimpan, sebab memang saya percaya, dan sebab saya pun dulu menghadapi masalah yang sama. Sebab bila saya ada duit je, saya lebih emosi untuk berbelanja. Contoh dulu saya ni seorang yang sangat suka membeli pinggan mangkuk. Perempuan kan biasa kan pinggan mangkuk. So sebelum ni saya bekerja, so saya selalu outstation ke Langkawi sebab saya ada duit. Saya rasa saya ada duit sebab duit saya tu saya tak orang kata tak betul-betul kontrol lah masa tu. Tak betul-betul kontrol, maknanya saya tak buat pengurusan kewangan yang ketat lah. Okay. Kalau sekarang ni saya lebih ketat, maknanya saya dah blokkan dah. Okay, untuk belanja bulanan, belanja berapa, belanja contoh kata maintenance kereta berapa, semuanya maknanya saya dah segregatekan supaya saya emosi berduit tu saya dikurangkan. Maknanya yang lebih itu saya simpan dalam bentuk lain yang saya tak nampak. Contohnya adalah dalam bentuk emas macam ni lah. Emas macam ni, maknanya contoh kata saya ambil, sebab contoh kata saya ada lebih, memang ada lebih setiap bulan pendapatan saya yang memang confirm, maknanya ada lebih 200. So saya ambil lah yang macam ni 200 lebih satu bulan. Kan 200 lebih satu bulan. Kalau kata memang saya ada RM150 satu bulan, saya ambil yang untuk bayaran 10 kali bila ada promosi lah. Kalau tak ada promosi, maknanya contoh saya memang nak juga simpan, saya tak ada promosi, saya ambil yang 6 kali bayar. Yang ni boleh 6 kali bayar lah kalau tak ada promosi. Dalam 200 macam tu, dalam bawah daripada 200 lah satu bulan. Boleh dapat yang ni, bayar 6 kali, dapat satu ni. Maknanya 6 bulan tuan-puan boleh simpan dalam bentuk yang ni, dapat satu ni. Okay. So maknanya tuan-puan mengurangkan emosi berduit tu dengan menukarkan duit tuan-puan kepada dalam bentuk emas. Instead of macam contoh kata memang kita tak buat dari segi tak manage dengan lebih ketat kita punya pengurusan kewangan. Maknanya macam contoh orang yang macam dululah, saya dulu bekerja, sekarang saya tak bekerja, tapi saya rasa saya tak bekerja sekarang, saya lagi manage duit saya lagi bagus lah. Okay. So kalau dulu saya bekerja, macam contoh kata saya memang tak buat, banyak yang tak buat lah, adalah yang buat tapi tak banyak yang tak buat. Saya tak managekan duit saya, maknanya contoh saya memang tak buat dari segi nak managekan setiap perbelanjaan. Macam contoh kan, ada contoh kita nak untuk maintenance rumah, maintenance kereta, untuk minyak kereta, bayar kad kredit, contohnya macam tu kan, takaful semua. So saya tak managekan, sebabnya saya hanya damkan dalam satu account. So mana semua dalam tu lah, semua dalam tu. Tapi bila saya nak kontrol saya punya emosi berduit ni, saya buatkan, segregatekan kepada contoh kata tabung. Saya ada sampul lah, maknanya sampul. Contoh sampul saya tak ambil tadi. Contoh sampul lah, yang ni contoh sampul. Ni sampul saya untuk kad kredit. Ni contoh sampul kad kredit. Recycle je mana-mana sampul kan. So ini sampul ni Indah Water. Tak kisahlah kan. So asalkan matlamat kita nak segregatekan kita punya perbelanjaan untuk setiap macam kata perbelanjaan bulanan kita lah. So ini sampul kad kredit saya. Sampul kad kredit. Saya nak bayar kad kredit ada dalam ni. Maknanya saya pakai kad kredit tapi saya bayar
full setiap bulan. Untuk nak saya menggunakan kredit untuk sebagai orang kata nak menyenangkan jelas lah. Saya tak ambil lah maknanya dari segi pinjaman namun tak ambil. Saya pakai untuk menyenangkan perbelanjaan saya saja, dan saya make sure apa yang saya belanja kat kredit tersebut boleh dibayar setiap bulan penuh. Okey. So dari segi tu maknanya walaupun kita ada kat kredit, kita boleh mengurangkan emosi berduit dengan kita kontrol benda tu lah. Macam contoh kata, saya guna kat kredit untuk minyak. Untuk minyak, saya pakai minyak, lepas tu dalam saya ada satu sampul minyak. So maknanya daripada minyak tu saya keluarkan duit daripada sampul minyak tu, saya masukkan dalam ni. Nak make sure nanti kat kredit saya hujung bulan, contoh kata 1,200 hujung bulan, 1,200 ada dalam ni. Maknanya saya pakai, saya tidak berhutang dahululah. So tidak berhutang dulu. Sebabnya saya nak make sure, maknanya contoh kata saya dapat gaji, contoh saya ada orang kata pendapatan bulanan, contoh kata 3,000. So 3,000 tu saya dah agihkan pada setiap sampul supaya dalam akaun saya memang tak ada duit. Sebab saya nak hilangkan emosi berduit tu. Kalau emosi berduit tu ada, saya memang sangat susah nak menyimpan. Nanti hujung bulan ada saja benda yang saya beli yang sebenarnya saya kena bayar. Contoh bayar kat kredit, contohnya kan. So saya nak hilangkan emosi berduit tu dengan saya dah kontrol saya punya kata perbelanjaan tu, dan juga yang saya confirm lebih, maknanya saya dah buatlah satu orang kata file Excel. Saya dah buat dah. Contoh berapa saya punya pendapatan bulanan, lepas tu berapa saya punya perbelanjaan bulanan bagi setiap jenis perbelanjaan bulanan yang saya dah identify. Contoh kalau contoh bulan depan ada perbelanjaan bulanan yang baru nak timbul, sebelum ni kita tak perlukan contohnya, jadi kita bolehlah createkan sampul yang baru untuk kita nak managekan perbelanjaan kita dengan lebih baik. Sebabnya satunya adalah yang paling penting ialah kita kena hilangkan emosi berduit. Lepas tu kan, macam contoh kata tadi, bila kita dah buat file Excel tu, file Excel tu nak tunjuk pun boleh juga kan. Sekejap saya buka file Excel saya tu. Excel kan, contohlah nanti saya ni kan lah, tak nampak lah yang saya punya orang kata dari segi pendapatan tu berapa kan. Contoh sekejap ya. Okey. Contoh. So contoh, ini contoh. Okey, ni contohlah saya punya. Besar pula jadinya je. So contoh Okey. So saya ada untuk maintenance, adalah saya punya ni lah, maintenance Zora, maksudnya nilai maintenance rumah, minyak. Okey. So makan, touch and go, balik kampung, semua ni saya dah senaraikan supaya nanti maknanya setiap perbelanjaan saya ni saya memang dah kontrol setiap bulan berapa yang saya nak belanja. Ini saya punya lebihan lah. Ada RM233 satu bulan. So 200 ni lah yang saya akan gunakan untuk yang saya belum identify. Contoh kata tadi saya kata saya beli emas contohnya. Yang macam contoh lain tadi kan saya nampak dah ada dah simpanan dan tabung haji dah ada. Maknanya yang untuk saya nak simpan dalam bentuk emas tu daripada lebihan tu lah. Daripada lebihan tu. Sebab kalau saya tak buat macam tu, saya tak akan nampak saya punya lebihan, dan lebihan tu memang akan keluar sajalah. Sebabnya saya rasa saya ada duit RM230 satu bulan untuk saya shopping. Sedangkan sebenarnya dah ada dah dalam saya punya tabung tu, dalam saya punya senarai tu sebenarnya yang untuk lain-lain kan, yang saya boleh gunakan untuk saya nak membeli barang-barang lain. Contoh macam tu. Okey. So
macam mana nak hilangkan emosi berduit tu? Memang saya dah mengalami, dan juga ramai orang. Contoh kata tuan puan boleh saja type hashtag testimoni penyimpan emas. Sangat ramai orang yang bersetuju bila dia ada dalam bentuk emas, especially emas macam ni lah. Sebab nanti puan-puan boleh klik lah saya punya link dalam post ni, dalam FB ni, dekat FB live ni kat atas tu. Kenapa jenis apa emas yang lebih baik untuk pelaburan? Kenapa saya pilih emas pelaburan macam ni? Kenapa tidak emas perhiasan macam ni? Sebab dia banyak hidden cost yang tuan-puan akan rugilah sebenarnya. Akan banyak akan kerugian berbanding dengan tuan-puan simpan dalam bentuk emas pelaburan macam ni lah. Sebab tu saya pilih emas pelaburan macam tu berbanding dengan emas perhiasan, supaya saya lebih cepat untung berbanding dengan emas perhiasan. Jadi kita nak cepat untung kan. Sebab itulah ramai orang kita yang tersontot dengan skim cepat kaya, sebab kita orang yang jenis nak cepat dapat untung. Tapi kena betul lah, kena betul dia punya platform. Maknanya contoh kata emas pun, carilah emas yang, sebab kita ada dua pilihan, kan. So dengan ilmu kita tahu, okey, barang kemas boleh, barang perhiasan pun, barang emas pelaburan pun boleh, tapi mana yang lagi baik? Mana yang lagi baik? Sebabnya dengan ilmu maknanya dua-dua boleh. Janganlah yang masuk skim cepat kaya yang orang kata bagi pulangan lebih daripada contoh 10% dalam masa 3 hari lah, apa semua tu. Tolonglah, please lah. Sebab itu apa pun tools pelaburan kan. Bacalah mana-mana buku pun, maknanya kalau kata tools pelaburan, tools untuk kita mendapatkan pulangan yang lebih baik adalah kita dengan cari ilmu dulu. Dengan cari ilmu dulu berkenaan dengan pelaburan tersebut, barulah pelaburan tersebut boleh memberikan pulangan pada kita. Kita tak nak lah kita melabur sebab kita tak ada ilmu, kita melabur lepas tu kita tersontot lah, lepas tu mulalah okey, aku dah rugi dah 20,000, 30,000, tu kan. So macam sayanglah duit kita. Sebenarnya contoh kata nak beli buku, contoh kata yang saya kata pasal emas ni, saya memang banyak baca buku wang emas ni, salah satunya Bertahan Ketika Gawat, untuk saya dapatkan kenapa macam ni tak boleh, kenapa macam ni tak boleh, kenapa ini tak boleh. Jadinya bila dapat ada tips and trick, jadi saya tahu okey, apa yang boleh sebenarnya, apa yang tak boleh untuk kita menyimpas ni. Okey. So maknanya dengan emas, okey, dengan emas emosi berduit kita memang akan kurang. Jadinya kita memang tak rasa kita berduit, jadi kita tak akanlah membeli barang-barang yang sebenarnya bukan keperluan. Saya sangat tekankan kepada orang yang dah bekerja bertahun-tahun tapi dia masih belum ada 3 bulan simpanan sebagai dana kecemasan. Memang tuan-puan perlu tukar cara menyimpan. Kalau sebelum contoh kata dah kerja 5 tahun, tak ada lagi simpanan untuk 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan pendapatan. So, memang maknanya tuan-puan memang orang yang jenis tak boleh menyimpan melalui duit. Sebab dah proven kan, 5 tahun kerja tak boleh menyimpan melalui duit. Jadi kena tukar cara kita menyimpan. Kalau kita ikut cara yang sama tapi kita ingin dapatkan hasil yang berbeza, memang tak akan dapat lah kan. Memang tak akan dapat. Contoh kita nak kurus, sebelum ni kita makan nasi 3 pinggan tapi kita tak kurus-kurus. Jadi tapi kita nak buat juga makan nasi 3 pinggan satu hari, contohnya kan, pagi, tengah hari, malam, dan kita berharap kita kurus. Memang tak akan lah. Sebab dah proven memang kita makan 3 pinggan tu memang kita tak kurus. Contoh. So maknanya kita kena ubah lah. Apa-apa pun kita kena ubah. Berubah daripada perkara yang sekarang yang tak memberi kesan apa yang kita nak, kepada kita ubah kepada yang lebih baik lah. Yang lebih baik maknanya salah satunya adalah baca buku lah. Baca buku. Baca buku. Contohnya kan, buku-buku ni ditulis oleh penulis-penulis yang dah ada pengalaman dengan apa yang ditulisnya, at least contoh 10 tahun mungkin. Jadi kita dah mengurangkan masa kita untuk membuat kesilapan 10 tahun sebab kita dah mengambil pengalaman daripada penulis tersebut. Jadi kita tak perlulah ulang kesilapan yang penulis dah buat. Jadinya kita dah menjimatkan masa kita untuk lebih berjaya. Itu pandangan saya dan rasanya pandangan semua orang lah yang dia baca buku. Kenapa dia baca buku? Kalau kita rasa kata macam aku tak suka lah nak baca buku, minta maaf. Sebabnya kan
kita dalam Islam pun ayat pertama yang turun pun Iqra kan, Iqra, bacalah. Maknanya saya pun tak ingatlah sama ada hadis Nabi ataupun kata ulama ke apa. Maknanya kita nak ilmu, kita nak dunia pun dengan ilmu, kita nak akhirat pun kena dengan ilmu, kita nak dua-dua pun kena ada ilmu. Nak semayang pun kalau kita tak ada ilmu, mungkin semayang kita jadi tak sah kan. Sebab kita kan tuan-tuan, kita tak belajar kena nak semayang. Kita semayang je terus, kita tak ambil wuduk contohnya. Kita tak belajar, kena ambil wuduk dulu. So tak sah juga jadi. So memangnya maknanya apa-apa pun kita kena ada ilmu. Bacalah. So contoh saya, bila contoh tuan-puan dengar saya punya FB live ni, so saya dah membaca sedikit. So saya berkongsi, maknanya melalui tuan-puan dengar melalui perkongsian saya ni, tuan-puan dah mempercepatkan sedikitlah cara untuk tuan-puan mendapatkan ilmu. Instead of tuan-puan baca, tuan-puan dengar dan hadam, dan insya-Allah ilmu tu boleh memberi kesan lah. Sebab saya memang bercakap melalui pengalaman dan juga apa yang saya baca daripada pakar-pakar kewangan. Okay. So macam nak hilangkan emosi berduit yang susah nak menyimpan ni, memang kena simpan melalui emas lah. Melalui emas. Sebabnya kenapa saya kata saya tekankan melalui emas, bukan melalui tools lain. Bukan melalui tools lain, sebab tools lain contoh tools rumah. Tools rumah. Jadi macam agak sukar sedikit lah kita nak beli. Contoh kita rakyat marahan yang nak beli rumah contohnya. Kita kena dulu ada simpanan untuk kita nak boleh beli rumah. At least kita ada deposit apa semua kan. So ini saya kongsikan video daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku tadi ni, penulis buku Misi Bebas Hutang ni. Ni orang yang sama tu. Okay. So berkenaan dengan solusi masalah susah menyimpan. Pengalaman saya dah saya simpan emas, saya sampaikan pula ilmu emas. Sebab saya rasa ilmu ni, saya rasa selfish kalau saya tak share kepada orang. Sebab emas memberi impact yang besar kepada kewangan saya. Paling basic tuan-tuan ialah menyelesaikan masalah simpanan. Banyak orang bekerja bertahun-tahun, pendapatannya banyak, tapi simpanannya tak ada. Ini proven tuan-tuan. Simpanan tak ada, last sekali yang banyak yang jadi ialah masalah kewangan tu yang banyak, masalah hutang. Harta tak ada. Okey. Kan? So maknanya memang emas ni boleh membantu kita untuk nak menjadikan kewangan kita lebih baik. So kita nak jadikan kita orang yang boleh menyimpan lah. Orang yang boleh menyimpan. Kenapa kena menyimpan? Sebabnya kita punya matlamat kewangan yang lain lah, matlamat kewangan lain. Kalau tak pun kita belum jumpa pun lagi matlamat kewangan lain. Memang contoh kita nanti memang matlamat yang paling ultimate adalah kita nak ada dana bersara lah kan. Dana bersara. Kalau contoh kata kita memang sekarang ni kita lagi larat lah untuk bekerja, tapi bila contoh kata 60 tahun, 65 tahun, sangat struggle lah kalau kita masih perlu bekerja pada masa tersebut. Mungkin kita boleh masih bekerja, contohnya yang tak perlukan kudrat yang banyak, iaitu contoh jadi jaga. Contoh kalau lelaki lah, kalau perempuan jadi jaga macam ada jugalah kan, tapi macam tak tahu nak cakap lah saya pun. So saya tak ada tu pernah fikir lah jadi jaga umur 65 kan. So maknanya kita kena bersedia. Apa-apa keadaan pun memang kita kena bersedia, sebab financial freedom, maknanya kebebasan kewangan itu bukan satu pilihan tapi satu kemestian. Sebab sampai masa kita memang akan tak boleh bekerja. Takkan boleh bekerja. Jadi kita kena ada simpanan. Report daripada Jabatan Perangkaan menunjukkan, maknanya orang kata lebih kurang, maknanya purata rakyat Malaysia hidup sampai 80 lah, dia 70 lebih ya. Kalau yang perempuan tu dalam 77 tahun lebih, maknanya contoh kata kita bagi 80 lah, 80 sebab lelaki dikurang sikit daripada purata tu, 75 ke macam tu. So maknanya kata-katalah 80 tahun, maknanya kalau kita bersara umur 60, kita dah tak bekerja dan tak larat untuk bekerja, ada 20 tahun lagi kita nak hidup. So kalau 20 tahun dengan belanja 5,000, maknanya kita nak ada 60,000 satu tahun. Kalau 20 tahun kita nak ada at least 1.2 juta untuk kita hidup. Dengan tak perlu bekerja. So maknanya memang kita kena ada simpanan.
So kalau contoh yang ada anak ramai pun, kita tak tahu nanti kan, bila contoh kata 10 tahun lagi ke, anak kita tu macam mana kehidupannya. Sekarang pun struggle kan, kita daripada zaman dulu kan, dengan inflasinya makin meningkat, harga sekarang kan kita rasa kan, kita beli barang pun harga makin meningkat semuanya kan. Contoh ayam dah jadi RM10 dekat RM10 1 kilo. Dulu mungkin RM6 lebih, RM7 lebih kan. So contoh kat Kelantan pun, saya balik kampung hari tu pun dah mahal RM9 lebih ada kan, RM8 dekat RM10 saya dengar. Dekat Kelantan saya tengok ada harga pun, sebab sebelum ni saya pernah balik Kelantan yang sebelum PKP sebelum ni RM5 lebih kan. So macam dekat double. Kat sini memang dah mahal lah sedikit daripada dulu yang dekat KL ni, tapi maknanya makin meningkat lah, dekat dengan RM10 kan 1 kilo. Itu baru harga ayam, tak masuk lagi harga benda-benda lain, contohnya beras ke, bawang apa semua kan. So bila kita compare kan, maknanya kita kena ada duit lah untuk nak menggunakannya untuk kehidupan kita selepas kita bersara. Saya tak ada kat sini, ada gambarnya yang ada seorang pakcik ni umur 65, yang ada orang sharekan gambarnya, umur 65 masih jadi rider Grab ke apa. Sebabnya dia tak ada pendapatan untuk hidup, maknanya dia perlu bekerja untuk hidup. Dia tak ada simpanan, maknanya contoh kata. Sebab kalau contoh sekarang pun, kalau tuan-puan tengok report daripada Kedai SP kan, so berapa puluh peratus yang hanya ada bawah daripada 10,000 saja simpanan dalam kedai SP. So kalau 10,000, kalau 5,000 satu bulan nak guna, kalau ada 10,000, kalau contoh 10,000 pun, tapi yang dia katakan tu berapa peratus yang memang ramai orang yang tak ada bawah daripada 10,000. So maknanya kalau 10,000 dia hanya boleh bertahan 2 bulan sajalah bila dia bersara nanti. So sebab tu saya memang kira orang kata dari segi rejim ni, nak ajak orang supaya menyimpan. Bila tuan-puan menyimpan dalam emas macam ni, sangat berjaya, sangat akan berjaya. Saya dah ada testimoni daripada seorang rakan saya, seorang pejabat awam lah, seorang pejabat awam. Sebelum ni dia tak boleh menyimpan, dia kata. So bila dia dah macam paksa menyimpan, dia paksa menyimpan, masa tu dia tertarik dengan loket ni. Dia tertarik dengan loket ni, so dia beli loket ni 100 lebih satu bulan. Dia bayar 10 kali. Lepas tu bila dah habis tu, dia nak collect lah. Lepas tu dia kata kat saya, Asia, saya suka sangat, sebabnya bila dengan saya paksa macam ni, saya boleh menyimpan 100 lebih satu bulan sekarang. Dan sekarang dah habis 10 kali. Lepas tu terus dia saya nak ambil lagi yang maknanya dia tak ambil yang dia tak ambil lagi lah, maknanya yang loket macam tu. Dia ambil yang memang solid 1 dinar ni, maknanya 100 lebih satu bulan, untuk nak continue dia punya simpanan. Sebab dia kata dia nampak bila dia buat macam ni, dia boleh menyimpan dengan konsisten. Sebelum ni bila dia simpan saja, dia mesti korek. Dia simpan mesti korek. Dia simpan mesti korek, dia kata. Tak boleh menyimpan. So dia nak simpan macam ni lah. So dia continue lagi, tambah lagi pula yang baru untuk disimpan lagi dan lagi lah. InsyaAllah dia kata dia nak gunakan untuk sebagai dana dia nak pergi haji, dan juga untuk dia kata untuk persediaan untuk anak-anak dia lah nanti. Sebab memang dia tak boleh menyimpan dengan duit, dia kata. Itu testimoni saya punya penyimpan emas sendirilah. So banyak lagi kalau contoh tuan-puan search hashtag testimoni penyimpan emas, ramai lagi orang yang memang berjaya mengumpul, menyimpan dengan bila menyimpan dengan emas ni. Contoh kata ada seorang kawan saya ni yang dealer emas public gold lah. Bila dia dah berjaya tu, dia jadi dealer sebab dia rasa macam emas dah banyak membantu dia untuk menyimpan dengan lebih baik. Dia kerja 3 tahun tak ada simpanan. Lepas tu bila dia kenal ilmu emas, dia simpan duit dan dia boleh kahwin tanpa simpanan, tanpa loan walaupun 1 sen, dengan simpanan emas dia tersebut. Dan masa 1 tahun dia menyimpan. Maknanya dia kerja 4 tahun. 3 tahun pertama dia tak kenal ilmu emas, tak ada menyimpan. Lepas tu bila dia kenal ilmu emas, dia nak kahwin. 1 tahun ni dia boleh simpan duit dan dia belanja perkahwinan dia tanpa loan walaupun 1 sen. Sebab dia kena ilmu emas 1 tahun yang ni. 3 tahun tu dia wasting, duit dia habis macam tu saja. Dia beli hobi dia lah. Macam contoh saya tadi, hobi saya beli barang, beli pinggan mangkuk kan. Sampai dah halah rupanya ada pinggan mangkuk aku yang tak guna pun.
Nanti kalau tak guna kan apa cerita nanti kat sana kan. So pandai-pandai lah. So saya pun dah kira orang kata bertobat lah daripada nak membeli barang-barang yang saya tak guna lagi. Sebab itu hanya kita kalah dengan emosi lah. Kita kalah dengan emosi, kita tengok benda ni cantik lah, lepas tu kita beli, balik rumah kita tak guna. Berapa banyak barang yang kita kalah dengan emosi, yang kita beli tapi kita tak guna. So dari segi agama pun kan kita dah membazir. Sebab kita dah, kalau lebih baik duit tu mungkin kalau kita simpan untuk di sana kan, kita sedekah ke apa, lagi baik kan. So nak hilangkan emosi berduit, salah satunya adalah dengan simpan melalui emas macam ni. So boleh hubungi saya untuk saya guide lah macam mana tuan-puan nak mula menyimpan. Sebab dengan serendah RM120 satu bulan pun tuan-puan dah boleh mula menyimpan. Macam tu yang satu dinar macam ni lah, bayar 10 kali. Tapi sekarang tak ada promo tu. Tapi maknanya saya boleh guide lah tuan-puan. Kalau contoh tuan-puan kata pun tuan-puan ada bajet 100, so saya boleh guide tuan-puan untuk menyimpan 100 satu bulan untuk dapatkan simpanan emas tuan-puan. Okay. So kalau tak mula, tuan-puan takkan tahu. Mula dulu, lepas tu nanti baru tahu macam mana rasa yang orang cakap simpan emas ni boleh mengurangkan emosi berduit. Okay. So kita jumpa lagi di lain sesi bilas saya. Semoga perkongsian ni boleh memberi sedikit inspirasi lah untuk tuan-puan mula menyimpan dan kita keluarkan diri kita daripada statistik rakyat Malaysia 70% tak ada simpanan walaupun 1,000. Okay. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.